Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin al-mukasyafa ghaibu lil fuqara ila siratin mustaqim. Wa fahamna Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma wa saharna ma'a Daud al-jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kepada kita nikmat yang besar, iaitu kita merasakan bahawa hidup ini adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Berbanding dengan nikmat-nikmat yang lain, dan nikmat yang paling besar adalah kita merasakan hidup kita ini adalah merasakan hak Allah, iaitu kita merasakan yang adanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah nikmat yang paling besar yang kita harus rasai. Seperti mana Adam tadi dimasukkan roh. Bila roh tu masuk, roh tu berunsur kepada hidup. Roh tu memiliki hidup yang mana ianya berasal daripada innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia datang pada Allah dan akan pulang kepada Allah. Jadi dia tu yang sendiri datang masuk, yang datang daripada Allah masuk ke tubuh Adam, lalu Adam mengucapkan Alhamdulillah. Bersyukur kerana hidup, dan hidup tu tadi dia bersyukur kerana puji yang sebenarnya Allah tu memuji kepada dirinya sendiri. Sebenarnya dia nak menyatakan, dia nak mengesakan dirinya, tidak ada dua. Pada itulah nikmat yang paling besar yang kita perlu tahu, bahawasanya itulah hala tujuan kita sebenar, mentauhidkan Allah namanya, mengesakan Allah. Itulah katanya tadi, tidak ada merasa ada diri kita, dialah yang mengesa diri dia, dialah yang memuji diri dia yang menyatakan dirinya. Itu yang kita nak kena faham. Tapi inilah sekarang dah kita lupakan, ataupun kita tidak meyakini. Kita menyebut la ilaha illallah, tapi kita tidak meyakini. Kerana kalimat la ilaha illallah, ilaha itu tiada, iaitu menafikan tiada semua ni, tiada. Kalau bahasa tafsir kata tiada Tuhan, betul? Melainkan yang ada Allah. Tapi apa maksud mana kita mengatakan Tuhan? Tuhan tu maknanya kita mentuhankan apa? Diri kita sendiri. Kita mentuhankan pokok, mentuhankan keyakinan kepada selain daripada Allah. Itu maknanya tiada kita kena menafi. Itu semua tidak boleh membawa kepada kita kepercayaan tu. Kita tidak boleh meyakini di situ la ilaha, melainkan ilallah, isbatkan yang sebenar-benar yang boleh kita mengatakan esa tu, tunggal tu adalah Allah. Jadi yang lain ni semua kita mengatakan tidak ada. Tapi sejauh mana kalau kita tak belajar mengenal diri, mengenal Allah, maka kita akan berada di dalam kerugian, ataupun dalam keadaan kita berada dalam pemutus putus kita memutuskan nikmat kita dengan Allah. Sebab hanya dengan Allah saja kita merasakan nikmat. Tapi bila kita memutuskan, maka kita mengatakan ada yang lain selain Allah. Mana kita telah memutuskan. Kita, ataupun dulu di bahasa dia, kita menutupi. Kita mengetahui bahawa yang ada hanya Allah, la ilaha illallah, yang ada hanya Allah. Tetapi di samping itu kita mengatakan ada kita. Ada yang lain lagi. Ada banyak lagi. Ada COVID, ada ni. Kita menampakkan benda tu banyak. Jadi celaru tak hidup kita? Rosak tak hidup kita? Rosak.
Jadi macam mana kita nak perbaharukan balik iman kita? Rasulullah kata, jadidu imah nakum akthiru min qawli la ilaha illallah. Nabi kata cara dia nak barukan balik iman tu, banyak-banyak menyebut akthiru qawli la ilah, supaya banyak tu, supaya kita faham betul-betul, hilang semua yang ada hanya Allah, kita dapat. Bukan sekadar banyak je Nabi. Maksud Nabi tu banyak aksiru tu, maknanya kita meyakini sampai dah kita dah tak payah sebut lagi, kita dah meyakini. Banyak ni sampai kita meyakini. Banyak mana? Banyak sampai kita dah meyakini bahawa semuanya tak ada apa-apa, yang ada semua Allah. Banyak nyata berjuta-juta pun menunjukkan yang ada hanya Allah. Esa. Boleh? Kita kena meyakini, bukan sekadar Abah cakap ni maknanya anak Abah sekadar dengar, olahkan dalam kehidupan. Faham tak Ifan? Olahkan dalam kehidupan. Muhammad Najib, ya, olahkan. Ni bukan boleh cakap je tau. Cakap berbuih-buih hari-hari berpuluh tahun pun tak guna. Kita sendiri kena olah, minta pada Allah hidayah, minta kepada Allah kekuatan, minta kepada Allah nur cahaya untuk kita dapat meyakini betul-betul. Kerana sekarang ni minta maaf, zaman kita ni penghabisan ni memang banyak yang tak meyakini. Menjemput aja banyak, tetapi meyakini tu kejap yakin, kejap tak, kejap yakin, kejap tak. Jadi macam mana kita nak betul-betul sungguh-sungguh dengan Allah, supaya kita dapat kekuatan daripada Allah. Kita bila kita sungguh-sungguh, fa inna ma'al usri usran, inna ma'al usri usra. Siapa betul-betul sungguh-sungguh nakkan kepada Allah, maka dalam susah itu ada senang. Susah nak menempuh jalan Allah tu ada bukan sebelum susah. Dalam susah tu akan Allah bagi tempur. Sungguh-sungguh, Allah, ya aku ada rasa diri aku ni, ya Allah, macam mana ni aku nampak benda lain lagi, ya Allah. Sepatutnya aku dah nampak Engkau aja semua, ya Allah, mengapa ada lagi benda lain, ya Allah. Kita merintis, malu, takut, sebab kita dah meyakini bahawa apa yang Allah nyatakan di sekalian alam ni, yang menyatakan wujud Esa tunggal Allah aja. Jadi tertipulah kita kalau kita nampak selain daripada Allah. Fa innama tuwallu fasamma wajhullah. Di mana pun kamu hadap, di situ wajhul, tak ada yang lain. Apa pun kita pandang, pergi mana, alam apa pun, mimpi macam mana pun, di situ wajhullah, tak ada yang lain lagi. Aku nampak kereta, ku tukarkan kereta tu besi siapa jadikan. Apa pun semua kita kena tukar. Faham tak? Kita kena tegas. Tauhid ni kena tegas. Asidah wal kufar. Kena lawan. Perang. Kalau kita tak istiharkan perang, habis kita takkan manja-manja ke apa. Tak boleh. Dia mesti keras. Pasal tauhid ni 13 tahun Nabi ajar. Bilal bin Rabah kena hukum macam mana. Ahad. Sanggup mati kerana dia macam itulah istilah je. Tauhid ni tadi kena betul-betul sampai dinding kita, betul-betul sampai ke tahapan yang begitu. Kita tetap Allah juga. Semua ni pergilah, semua kita lawan. La, tak ada. Allah semua. Apa yang berlaku semua susunan Allah, kita yakin ni. Kita semua makhluk semua tak ada daya upah. Iblis ke, Fir'aun ke, apa pun semua tak ada daya upah. Itu semua atas Allah punya yang gerakkan dia. La tataharaku zaratan ilah, apa pun bergerak, diam, apa semua itu adalah hak Allah. Tapi kalau kita nampak lagi ada makhluk yang ada kuasa, Allah pun ada kuasa, maka kita menduakan dia lagi. Wala yusyrik bi ibadati rabb. Tak boleh juga. Tak sempurna keyakinan, meyakini kita kepada Allah. Mesti meyakini betul-betul dia aja. Kita pun sampai tak ada ni. Kalau rasa ada lagi pun tak boleh. Macam mana kita nak usahakan tadi? Susahlah. Bukan sebenarnya susah. Sebenarnya kita tak mempelajari dia betul-betul daripada awal. Sistem pelajaran kita ni sistem yang maknanya hanya ajar mengelmu je. Meyakini yang ni tadi tidak. Rasulullah tak mengajarkan, Rasulullah ajar meyakini dulu. Iman.
Yakin, betul-betul yakin. Ilmu tu nanti dulu, yakin ni tadi tu. Bila yakin ni dah mantap, ilmu walau satu huruf alif pun dia akan kuat. Tapi kalau tak yakin, ilmu satu gunung pun tak akan kuat. Jadi kita ni yang jadi kuat adalah sebab kita tahu tauhid. Tauhid ni menghilangkan semua takdir, yang ada hanya Allah, baru kita kuat. Jadi macam mana cara kita nak olahkan dalam keadaan diri kita ni? Kalau kita tak betul-betul hidup kita ni betul-betul kita olah tauhid. Kita tak betul-betul olah kan, kita takkan dapat. Diri kita akan berada dalam terumbang ambing. Ada aja yang tak kena nanti di depan kita. Benar. Saya nak anak-anak abah, siapa-siapa yang dengar yang tiup ni, supaya kita harus peperangan pertama adalah dalam diri kita. Kita perlu betul-betul sungguh-sungguh. Kita tak boleh lagi kita nak harap-harap ke orang. Kita lah sendiri yang nak kena ubah. Sebab Allah tu bagi kita kekuasaan. Apa kekuasaan yang Allah bagi? Untuk supaya kita wa qada rabbuka alla ta'budu. Maknanya Allah tu dalam perkataan tu dia memerintahkan, menyuruh kepada kita ini supaya tetap dengan Allah. Kita selalu tetap dengan Allah. Tetap, tahu tak tetap? Tetap ni tidak boleh aku kejap-kejap keluar. Tak boleh. Kita tetap Allah wa qada rabbuka. Dengan Tuhan kau selalu kena sebab Allah tak pernah pisah dengan kau. Pernah ke Allah Ta'ala berpisah? Tak pernah. Allah tak pernah tinggal kita, tak pernah berpaling. Dia sentiasa ada kat mana pun kita pergi. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Mana pun kita pergi, dia sentiasa. Kita nak pergi, katakan nak pergi sekolah Mak Haji, sekolah abang. Makna kita ingat Allah di situ. Bukan. Makna di mana pun Allah sentiasa ada. Dia bukan kejap di sini. Bukan. Kat mana pun Allah tu ada. Dia melipu. Wa huwa bikulli syai'in qadir. Kekuasaan dia tu meliputi. Di mana pun dia mengetahui. Awal, akhir, zahir dan wa huwa bikulli syai'in. Jadi kalau kita ninggalkan Allah, maknanya kita yang memutus. Allah tak pernah pisah dengan kita. Kita yang memutuskan. Rugi tak kita? Rugi. Maka itu Allah Ta'ala kata, wa qad kau kena tetap dengan aku. Allah tu sendiri merendah diri nakkan kita tetap dengan dia, sebab dia sendiri tak pernah berpisah dengan kita. Dia aja sebenarnya yang ada, yang wujud hanya dia. Kita ni semua adalah menyatakan dia. Jadi kita ni tidak ada. Bagaimana kita nak ulang ni? Tauhid ni kita kena betul-betul tauhid. Baru boleh kita jadi orang yang apa? Yang mentauhidkan Allah. Kalau kita tak sampai kepada dinding zat ni belajar kita, maka kita tak lepas lagi mentauhidkan Allah. Sebab tauhid tu hanya mengesakan, bukan merasa ada kita, ada Allah. Meyakini betul-betul kita ni tidak ada. Nafi la ilaha illallah, isbat yang ada hanya Allah. Tu ada satu wali Allah tu, dia tak mau sebut lagi la ilaha. Dia Allah. Kenapa engkau sebut Allah, tak sebut la ilallah? Sebab aku takut bila aku sebut la ilah, aku mati. Aku baru peringkat nak menafikan. Aku mati, maka aku tak mengesakan Allah. Jadi kalau aku sebut Allah, aku dah mengesakan Allah. Hanya Allah yang menyebut Allah. Tapi kalau la ilaha illallah, aku lagi nak menafikan lagi. Wah, kalau ada satu wali Allah tu. Jadi kita jangan mementingkan banyak bilangan, tapi menjaga keyakinan kita. Meyakini kita walaupun kita sebut sikit 10 kali, 20 kali, 30 kali, tetapi meyakini kita 24 jam mengukuhkan diri kita, meyakini Allah. Apa pun kita nampak, apa pun kita dengar, apa yang kita lihat, apa kita nak cakap, kita tak ada rasa merasa diri kita lagi. Olahkan betul-betul.
Benda ni jangan main-mainkan, bersungguh-sungguh. Wazkurisma rabbika wa tabattal ilaihi tabti Muzammil ayat 7. Seru nama Allah bersungguh-sungguh, mengesakan dia bersungguh-sungguh, tabtil, betul-betul. Tabtilah ni makna sungguh-sungguh. Betul-betul. Sebab sedapnya tadi bila kita betul-betul sebut nama Allah, hanya Allah yang menyebut nama Allah punya best tadi. Allah, Allah, Allah. Baik. Orang menyebut nama Allah kerana dia nampak kekuasaan Allah tu lain. Tapi Allah menyebut nama Allah kerana setiap masa merasakan yang ada hanya Allah, dan Allah hanya memuji diri dia, dia hanya menyebut diri dia. Jadi yang sebut nama Allah yang tadi bukan kita, tetapi dialah yang menyebut. Dan dialah yang asyik pada diri dia sendiri. Ya Allah, duduk makam tu tadi. Ya? Jadi bukan kita sebut nama Allah tu ada sesuatu yang kita nak. Itu bukan tauhid nama dia. Wah, aku sebut banyak-banyak nama Allah, nanti Allah akan tolong aku. Nanti aku dah lepas semua, aku dah hilang susah, aku malah nak sebut nama Allah. Itu cakap tadi, itu bukan tauhid. Itu kita menyebut nama Allah, ada sesuatu kita hendak, itu tak manis. Itu ada hawa nafsu, kepentingan diri. Sebut juga nama Allah. Tapi kita tauhid betul-betul menyebut nama Allah kerana rasa dialah yang menyebut, dia yang menyuruh. Dia yang bukan daripada mana-mana. Tak ada siapa-siapa suruh kita, melainkan dialah yang menyebut diri dia. Dan tak ada kepentingan untuk apa-apa kita, melainkan dia tu menyebut diri dia. Lain tu. Itu makna dinding tauhid zat yang betul. Itu orang yang betul-betul menyebut nama Allah. Itu yang dikatakan an zikrillah. Yang betul-betul ingat kepada Allah. Yang betul-betul rasa asyik, dia tak mau pindah lagi dah. Dia dah duduk situ punya asyik tu. Tak ada yang lebih sedap lagi duduk di situ. Kalau kita meminta sebut nama Allah nak sesuatu, mana kita dapat yang kita pinta, lepas tu kita sebut nama Allah dah tak best dah. Betul? Tapi ini dia sentiasa 24 jam best. Tak jemu-jemu. Sebab dia dah jumpa tempat yang asliah, titik yang betul menyebut nama Allah tadi. Adalah untuk merasakan kesedapan betul-betul sebenarnya Allah tu menyebut diri dia. Itu yang original. Yang sejak azali, abadi, bila-bila pun itulah original. Aku menyebut tanpa ada tekanan apa-apa. Aku menyebut, memuji diri aku adalah kerana aku sendiri syok dengan diri aku sendiri. Syok dia. Tak ada yang lebih syok lagi bila kita betul-betul sebut nama Allah dalam keadaan di situ. Itu titik yang mana-mana kita nak, bila kita sebut, itu yang dia akan bergetar hati tadi. Innamal mu'minuna allazina iza zukirallahu wajilat qulubuhum. Al-Anfal. Orang betul-betul mukmin, iaitu orang mukmin tu Rasulullah, para nabi, 124,000 nabi, para wali-wali Allah, orang-orang yang betul kenal diri, kenal Allah. Mereka ni bila dia sebut nama Allah, dia punya syok tu, bergetar, takut dan rindu. Tak dapat nak diungkapkan. Lagi best. Walaupun disebut kat dalam tadi. Dia ingat Allah kat dalam aja dia dah syok. Disembunyikan syok dia. Wa ila rabbika farghab. Dia hanya itu je dia jaga. Pasal dia dah nampak itu aja, tak ada yang lebih nikmat lagi. Melainkan di situlah. Dia kata tadi yang wa amma bin ni'mati tadi. Nikmati rabbika. Nikmat yang paling besar tu adalah tenggelam lebur yang ada hanya Allah. Itu paling nikmat. Iaitu yang Nabi disuruh sampai. Ayat tu adalah turun di mana Rasulullah SAW, dia telah jumpa Allah Ta'ala Sidratul Muntaha, tenggelam dengan Allah Ta'ala, tak ada yang ada hanya Allah. Dia dah dapat itu pati rahsia tu oleh Rasulullah. Maka itulah ayat dia, wa amma bi ni'mati rabbika. Ad-duha. Maka itulah nikmat. Kita kena tahu itulah nikmat dia. Kita kena tahu itulah makam yang kita nak kena selalu duduk. Tak dapat yang lain tak apa. Janji itu. Jangan terlepas. Jaga tu. Faham Ahmad? Jaga tu betul-betul diri kita betul-betul. Sebab di tempat itu tak ada siapa tahu. Kita dengan Tuhan kita. Kita dengan Allah. Di waktu tu maknanya kita dah lepas daripada semua langit 1, langit 2, langit 3, langit 4, langit 7. Semua kita dah buang semua. Tak ada. Di waktu tu kita dengan
tenggelam dengan Allah Ta'ala, dan Allah tu maknanya menenggelamkan kita, memfanakkan kita, Allah meleburkan kita, Allah maknanya dudukkan kita ke tempat yang maknanya di sisinya muqarrabin. Baru kita rasakan, ya Allah, dulu ingatkan syurga tu dah best sangat dah, rupanya dengan Allah ni tak tahu nak cakap dia punya. Allah sembunyikan pada orang-orang yang pilihan Allah. Jadi beruntung kita kalau kita mencapai kepada titik kesempurnaan tu tadi. Makam di mana kita dapat penggelam betul-betul tauhid, dinding zat tauhid. Itu yang Rasulullah SAW ajarkan kepada permulaan Islam ni tadi. Sampai kepada kita, banyak yang dah tinggalkan. Bila banyak dah tinggalkan, maka perhubungan kita dengan Allah sangkut. Bila sangkut, apa pun kita buat, maknanya wala yazidu zalim illa khasah, tak menambah apa-apa dalam hidup kita melainkan kerugi, sebab kita tak dapat mentauhidkan Allah. Kita jadi orang yang zalim. Allah sentiasa dengan kita, tapi kita tutupi, kita rasa kita yang ada. Malangnya nasib kita. Jadi gimana nanti bila kedatangan yang Rasulullah, yang Allah Ta'ala tadi bagi tahu bahawasanya kita ni akan nanti penghujung, pengakhir zaman ni akan turun Imam Mahdi, dan juga Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa kan dia naik ke langit kan, nanti, sebab dia gaibkan Allah. Nanti Allah Ta'ala kata dia turunkan balik di zaman Imam Mahdi, tak lama lagi, untuk membetulkan akidah orang Nasrani, orang-orang Kristian ni. Sebab dia mengatakan Allah ni ada walad, Allah tu ada anak, walad Allah. Jadi kan sampai sekarang kan umat Kristian kan anggap apa ni, Nabi Isa anak Tuhan kan, Maryam tu ibu Tuhan kan. Jadi Nabi Isa akan turun membetulkan lagi. Di samping tu dia akan membunuh Dajjal dan juga Ya'juj. Jadi yang nak turun tu siapa? Imam Mahdi. Lepas Imam Mahdi baru turun Nabi Isa. Imam Mahdi dia turun, dia untuk mengawal manusia yang maknanya dia nak mengontrol dunia dalam keadaan zalim. Huru-hara sekarang ni, dunia kan huru-hara. Jadi Nabi Isa akan turun waktu huru-hara ni, dia akan lawan pemimpin-pemimpin yang zalim ni tadi, dia akan bunuh. Lepas tu baru turun ketua dia orang, iaitu Dajjal. Jadi pemimpin-pemimpin dunia yang huru-hara ni, buat zalim ni, macam-macam dia buat ni kan, dia punya ketua siapa? Dajjal. Jadi yang bunuh siapa? Imam Mahdi bunuh ni dulu, dia punya pengikut-pengikut besar ni. Last kali baru Dajjal turun, dan Nabi Isa pun turun bunuh Dajjal. Baru turun Ya'juj menurut hadis yang dibagi tahu oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi mudah-mudahan kita jangan sampai tak jadi pengikut Nabi Isa ataupun pengikut Imam Mahdi. Kita kena jadi. Inilah peluang untuk kita mati syahid. Allah bagi kelebihan kat kita. Jangan nyorok. Siapa nyorok, dia kena pancung. Munafik, mati dia. Munafik, mati dalam keadaan neraka jahanam. Kita kena ikut. Walaupun macam mana pun kita kena pegang tauhid, kita lawan dia orang. Kita jadi pengikut pengikut Imam Mahdi dan Nabi Isa. Kalau budak ada kebatasan dia juga. Tu ada zaman Rasulullah, budak-budak pun nak ikut pergi perang. Dia tak dengar. Semangat dia tadi. Jadi kita nakkan semangat tu tadi. Kita jadi pejuang-pejuang untuk menegakkan kalimah la ilaha illallah. Sebab Rasulullah SAW bersabda, aku ni diutus untuk memerangi orang yang tak mau mengucapkan
La ilaha illallah. Makna Rasulullah SAW, siapa yang tak nak mentauhidkan Allah, Rasulullah akan menentang sampai dia mengucapkan betul, aku yakin Allah, meyakini Allah. Tu. Jadi kita kena ada kekuatan tu, tujuan kita menentang musuh ni supaya dia selamat dengan kalimah. Selagi dia tak ucap tu, dia tak selamat, kita kena tentang dia. Tentang tu bermacam-macam cara tentang. Itu makna maksud Rasulullah tu, dia menentang. Dia, Allah Ta'ala utus untuk menentang supaya siapa yang tak sebut kalimah la ilaha illallah, dia akan tentang. Nabi-Nabi pun semua bawa. Nabi Adam, Nabi 124,000 Nabi, semuanya bawa la ilaha illallah. Siapa tak dia nentang, dia akan kena pedang la ilaha illallah, dia akan kena. Jadi kita kena ada kita penolongnya, kita gunakan la ilaha. Tak ada kita yang lawan, kau lawan bukan aku, Allah. Tak ada siapa boleh kekuatan. Dia canggih macam mana pun senjata dia, kita tetap senjata kita utama adalah doa kita la ilah. Itu kekuatan kita, cahaya. Cahaya itu lebih kuat daripada segala-gala kekuatan yang mereka miliki. Besi dah dia campur 14 jenis besi, harga dia 70,000 pun, kita la ilah Allah, keluar cahaya, putus pedang dia. Kekuatan la ilah Allah tu, cahaya nur dia, jangan main-main. Putus kalau kena. Laser pun tak kuat lagi. Putus cahaya nur la ilaha illallah tu daripada jauh. Kalau kita tebas daripada jauh. Tapi kita kena betul-betul yakin kepada Allah. Kalau tak yakin, macam mana nak cakap lah? La ilaha illallah kita tak meyakini. Kita hanya sebut dia banyak-banyak. Covid datang, Covid kita takut. Ini datang, ini kita takut. Itu tak takut je kita. Takut dengan makhluk je. Mati dalam keadaan takut dengan makhluk. Kenapa? Siapa ada ajar begitu? Nabi Muhammad SAW tak ajar gitu. Sahabat Nabi tak ajar gitu. Wali Allah tak ajar begitu. Ulama-ulama yang kenal diri kenal Allah tak pernah ajar gitu. Semua ajar takut pada Allah. Sampai kepada kita teruk sangat ni. Hari-hari cerita menakut-nakutkan dia. Biarkan dia menakut-nakutkan, kita tak pernah takut pun. Pedulilah. Kau nak injet lah. Aku injet. Engkau dah kaedah, kau memaksa. Injet silakan. 10 kali satu hari pun aku tak kisah. Tapi tak akan jadi apa-apa kau injet aku. Sebab aku tak yakin benda tu boleh mendindingi aku. Engkau yang maksa aku. Kau ingat aku terikutlah kau punya trik tu? Tak ada langsung. Aku tetap tauhid. Masuk dalam ni, tetap vaksin tu, tetap mengesahkan Allah. Tak izin wa qul ja'al haqq wa zaqal batil nabatila kana zahuqa. Hancur, lenyap dan batil. Belum sempat lagi masuk, hancur dah. Jadi kita tak takut. Tapi kalau orang yang tak belajar kenal diri, kenal Allah, apa yang boleh aku nak cakapkan? Kau terus tertipu dengan khayalan-hayalan takut dengan benda-benda tu tadi. Sampai bila kau nak hidup dalam keadaan macam tu? Mati kau nanti macam mana mati kau? Ya Allah. Menangis Rasulullah tengok akidah-akidah kita umat Islam. Ramai tapi macam buih lah tuan, mudah iman dia, mudah dia pecah-pecahkan iman tu tadi. Rasulullah kata ramai umat Islam tapi iman dia dah hancur. Pagi beriman, siang je kafir. Malam je beriman, pagi kafir pula. Dan 3 hari kafir, batu syirik, macam-macam umat Islam akan tak sedar. Ini kita nak betul keyakinan. Bila-bila pun kita yakin hanya Allah. Keyakinan itu perlu kita belajar kenal diri, kenal Allah. Tauhid nama dia. Ini kita tauhid tak selesai lagi, tak macam mana kita nak menghadapi dunia kita ni. Kita tak boleh salahkan penghujung zaman, pengakhir zaman. Keliling teruk tu pasal aku jadi teruk. Tak boleh alasan gitu. Kita patut bersyukur. Kita dijadikan Allah akhir zaman ni. Jadi kita yang kena mengolahkan sendiri supaya diri kita tetap terus tauhid, mengesahkan Allah. Apa pun keadaan yang datang. Sebab kita meyakini Bismillahillazi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala
Islam. Dengan nama Allah, bila kita betul-betul yakin tidak ada yang di langit dan bumi dapat memudaratkan dan memberi apa-apa kepada kita, baik ataupun beri manfaat beri, melainkan Allah Subhanahu. Kita nak kena pegang, kita nak kena waqadah rabbuka, nak kena tetap. Bukan sekadar cakap, ulang-ulang cakap. Kita tetap selalu apa pun menghadapi hidup kita, kita kena kita pakai benda tu, makna esakan Allah aja dalam hidup. Jangan ada rasa kepercayaan kita pada diri kita, kepada makhluk, kepada segala-galanya. Kepercayaan, keyakinan kita hanya betul-betul kepada Allah. Kita kena betul-betul yakin, hakul yakin dengan Allah. Betul-betul yakin, bukan sekadar cakap. Itu tadi. Diuji ke tak uji ke, tetap kita Allah. Dibagi nikmat macam mana, tetap Allah dia. Bagi nikmat kita lupa Allah Ta'ala. Bila susah, kelam kabut kita cari Allah balik. Tak ada. Kita sentiasa ajar diri kita Allah. Senang ke tetap. Jangan sampai aku lupa ya Allah senang ni. Susah ni ya Allah. Memang susah bergoyang ni. Aku kena ujian. Tapi ya Allah, aku nak Engkau ya Allah. Itu apa benda pun tak penting ya Allah. Yang penting sekali Engkau ya Allah. Ni bala ujian ke apa benda ni semua memang daripada Engkau ya Allah. Tetapkan aku dengan Engkau. Jangan jadikan aku takut pada bala ujian Kau ya Allah. Jadikan aku betul-betul takut dengan Engkau. Lupa Engkau tu lebih bala petaka daripada uji coba Kau yang berat ni sampai. Uji coba tu berat dah. Lupa Allah tu lebih kita kena kuatkan akidah kita. Kita kena kuatkan. Bila dia datang nanti baru kita tahu kuat tak kuat. Waktu tu kita lawan. Waktu ni kita belajarlah kita apa. Untuk menghadapi nanti periksa dia datang, kita dah ada pelajaran dia. Tapi pelajaran dia tak ada, macam mana benda ni nak datang nak uji kita, macam mana taraf kita. Cakap dia boleh lah. Bila ujian tu sampai, ambil. Engkau yang boleh hadapi ujian. Aku tak mampu ya Allah, aku tak kuat. Tolonglah ya Allah. Ya Allah. Itu waktu tu kita akan sebut, bukan kata ujian aku tetap la ilah aku kuat. Jangan kata aku kuat, mana Allah, Engkau je ya Allah, la ilaha illallah, tak ada aku. Semua yang datang ujian berat ni semua daripada Engkau ya Allah. Engkau tahu aku layak terima sebab bukan akunya hebat, tetapi Engkau yang bagi kekuatan untuk menghadapinya ya Allah. Tolonglah ya Allah, semua ni Engkau bagi untuk kebaikan ya Allah. Semuanya ada hikmah ya Allah untuk menyatakan diri Engkau ya Allah. Hebatnya Engkau ya Allah. Aku ni tak ada apa ya Allah, tak mampu nak buat apa. Menafas satu detik pun naik pun aku tak sanggup, tak mampu nak naik nafas aku. Apa lagi nak turun, nak berhenti. Terkelip mata pun aku tak mampu ya Allah. Engkau semua ya Allah. Serahkan betul-betul lewat waktu tu. Tak ada hak kita langsung. Tak ada harapan kita lain pada untuk diri kita. Harapan kita Allah ya Rabb. Semua sekali harapan, awal, akhir, zahir, harapan kita Allah. Tak ada yang lebih mustahak lagi dalam hidup kita melainkan Allah. Kalau kita kata kita ni mustahak, orang ni mustahak, tak boleh. Yang mustahak nombor satu Allah. Mustahak. Ajar diri kita supaya itulah kegembiraan kita. Merasakan yang ada hanya tauhid. Merasa kita dapat nikmat tu, kita rasa tenang aja. Jangan, tu salah tu. Itu dah tersilap. Sekarang kita tak rasa lah. Nanti bila dia terlepas nanti benda tu, baru kita tahu ya Allah aku tersilap pasang. Jadi olahkan. Bila datang nikmat kita sederhana, kita rasakan Engkau lebih penting. Bila kena ujian pun kita olahkan ya Allah, memang teruk ni ya Allah, aku tak mampu hadapi ya Allah. Engkau ya. Jadi kita sentiasa apa pun kena susah, kena senang, apa pun keadaan susah, senang, kita tetap Allah lah dahu. Kita mempraktiskan diri kita supaya diri kita tetap teguh dengan hidupan kita ni, harus tetap teguh dengan Allah. Dan kita minta sentiasa, ya Allah atur diri aku, jangan biarkan aku mengatur diriku sendiri walau sesaat. Awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina. Itulah maksudnya. Di sisi Allah kita minta.
petunjuk-petunjuk yang di sisi Allah supaya kita teguh hanya dengan Allah. Bukan teguh dengan diri kita, bukan teguh dengan ilmu kita. Teguh dengan Allah, bukan teguh dengan kekayaan kita, bukan teguh dengan sesuatu apa pun, melainkan teguh dengan Allah. Olahkan diri tu supaya makin lama makin diri kita terasa kita memerlukan sangat 24 jam Allah. Memerlukan, takut sedetik pun kita takut lupa pada Allah. Kita ajar lagi. Sampai setahun kita jaga diri kita dengan Allah. 2 tahun kita jaga. Tak keluar-keluar, kita sentiasa meyakini Allah je dalam kehidupan kita. Oh ya Allah. Itu kalau kita pegang di situ, semua nanti ilmu-ilmu makrifat akan datang kepada kita nanti. Sebab ilmu makrifat pun dia tak sampai dinding zat. Tapi kita telah dibawa Allah Ta'ala kepada dinding zat. Makrifat tu hanya sampai pintu je. Selagi Allah tak panggil, dia tak boleh. Tapi kita dah dipanggil Allah, tenggelam. Ru'ya bil haq. Tenggelam, kita dah rasa tak ada kedirian kita dah. Meyakini kita mentajalikan hak Allah. Kita tak ada dah. Bila kita rasa ada, maka kita dah keluar balik makam tu. Tak duduk makam ru'ya bil haq. Bila ru'ya bil haq, kerja dia macam Nabi Muhammad SAW. Rahmatan lil, dia memberi pada keliling. Dia dah bukan beramal nakkan tu nak ni, tak ada. Dia dah disuruh oleh Allah memberi rahmatan lil. Cuma kita bukan makam Nabi, tetapi kita bukan Nabi, tetapi kita duduk di makam tu. Tak ada. Nabi Muhammad pun tak ada. Kita pun dapat tak ada juga. Apa yang ada, tak ada nama kita. Muhammad pun dah tak ada nama. Wa ma Muhammadun ilah. Muhammad tu hanya pesuruh Allah. Apabila mati Nabi-Nabi semua, adakah kamu berpindah tak mau menyembah pada Allah? Jadi dah tak ada semua tu tadi pun, tetap yang ada hanya Allah. Sampai bila-bila pun dialah juga yang kita nak pegang. Sebenarnya kita hanya apa? Kosong lah. Tak ada. Habis ni ada, nyatakan dia yang ada. Apa yang ada? Hidup. Apa yang ada? Kalam, kata-kata. Bukan kata-kata saya. Lihat bukan penglihatan saya, penglihatan Allah. Kita olahkan, maknanya kita jangan mengakui ada penglihatan, ada hidup kita. Jangan mengakui. Itulah nama tauhid. Itu namanya meyakini. Ini tidak kejapkan kita rasa kita melihat, kejapkan kita rasa kita bercakap, kejapkan kita rasa kita berhendak. Tak boleh. Jangan ada rasa pengakuan diri itu la ilaha illallah. Masih lagi engkau ada mengaku engkau ada Tuhan, engkau ni jadi Tuhan ke? Engkau bukan Tuhan, engkau tak ada. Yang ada hanya Allah. Bila ada Allah tadi, engkau tak ada. Tak boleh, semuanya dia. Duduk kat situ, faham tak? Duduk kat dia je. Jangan duduk kat kita. Dia duduk kat siapa? Dia je pakai pakaian kita ni, pakaian tak ada. Jangan sekali-kali rasa kita ni ada. Olahkan betul-betul ya. Sebab kita ni main-main, banyak jumpa orang-orang jenis yang tak faham tauhid lagi, tak selesai tauhid dia lagi. Tapi mengaku-mengaku dah faham tauhid. Semua orang mengaku aku ni guru tauhid, aku ni faham tauhid, tapi bila kita tengok kelakuan dia, dia tak sampai dinding tauhid lagi. Sebab ada pengakuan, kita nampak ada lagi dia nak upah, dia nak ganjaran, dia nak maknanya dia nak, bila kena ujian dia lagi rasa duka cita, dia rasa lagi kelang kabut. Dia relax, dia tenang, dia innal awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum. Dia tenang, dia sentiasa dengan Allah. Apa pun datang dia tetap dalam dia dengan Allah. Dia nampak bala-bala ujian tu semua daripada perbuatan-perbuatan Allah semua. Rasulullah kan orang baling batu. Pernah tak dengar? Rasulullah ada orang baling batu. Kan? Baling batu dia nyorok. Berdarah Nabi SAW. Esok Nabi SAW dah lalu situ lagi. Dia baling lagi. Darah lagi. Besok Rasulullah lalu lagi ketiga kali. Dia baling lagi, dia nyorok. Kali keempat Rasulullah lalu, dia tak ada baling.
Rasulullah tanya orang keliling, ada tak dia kenal siapa-siapa yang baling? Oh, dia ni jahat, dia ni orang baling. Kat mana rumah dia? Itu dia sakit dengar. Rasulullah sempat balik ambil makanan apa entah, minta kepada isteri dia Aisyah pergi jumpa orang tu, ketuk pintu. Pintu dia jenis kulit lah orang dulu kan. Ketuk. Siapa tu? Dia kata. Muhammad. Muhammad mana? Muhammad. Mana yang biasa kau baling batu tu? Dia dah terbaring sakit kan. Tolak je Muhammad pintu aku tu. Ini yang Rasulullah angkat kepala ni kata, aku dengar kau sakit. Ya, aku tak boleh bangun ni. Ya, aku ada bawa makanan sikit, dia suapkan. Ya. Orang tu kata, ajaran apa kau bawa ni Muhammad? Kawan aku yang aku baik apa semua tak datang ziarah aku sakit teruk macam ni. Engkau yang aku baling batu berdarah-darah, aku nyorok aku upah orang lah khianat dengan kau macam-macam. Kan? Bila aku sakit engkau yang datang. Lepas tu dengan kasih sayang kau suap. Ajaran apa yang kau bawa? Masukkan, aku nak masuk ajaran kau. Subhanallah. Cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan maknanya tadi dia Rasulullah SAW nak membawa kalimah tu dengan kalimah tidak semestinya dengan pedang. Tak semestinya dengan pedang. Ya, dengan hikmah ni. Kalau kena cara yang begitu, macam tu lah. Kalau cara dengan pedang lah. Cara dengan perang, tegas kan. Macam Imam Mahdi, cara dengan pedang. Kalau dia nak pancung dari jauh-jauh. Kalau dia nak cari hikmah. Dia macam-macam cara. Hikmah ni tak semestinya lembut aja. Mesti ada yang tegas. Dia macam-macam. Pokok kecil dengan pisau kecil. Pokok balak dengan chainsaw dengan yang lebih keras lagi kan. Jadi gitulah. Hikmah dia gitu. Jadi Rasulullah ada cara yang kasih sayang, ada kaya yang dah tolak ansur, dah ada orang tak nak, dia nak perang juga, Rasulullah nak elak-elak tak mau juga, perang, bunuh. Itu dah terpaksa, itu dah Allah suruh kan. Jadi gitu. Time Imam Mahdi nanti akan begitu nanti. Kita dah buat cara berdamai macam-macam, dia tak mau juga. Ya, dia rasa dia dah hebat, dah kuat kan. Gitulah jawapannya. Kita siapkan tauhid kita betul-betul lawan kan. InsyaAllah. Wa qul ja'al haqq wa zaqal batil innal batila kana. Kita betul-betul hak dengan Allah. Hanya Allah aja. Pasti yang batil akan lenyap. Yakin, hakul yakin. Inilah maknanya rasa yang diberi oleh Allah. Iaitu rasa tu adalah rahsia. Bila seseorang tu dapat kenal diri, kenal Allah daripada Allah, maka dia akan memiliki rahsia keyakinan di sisi Allah. Itu yang mahal tadi. Tapi kalau orang dah tak ada mengenal diri, tak kenal Allah, dia tak mau sungguh-sungguh, dia tidak ada rasa keyakinan kepada Allah, dia akan berkeyakinan kepada dia rasa dia ada mesinnya apa ni, tembak dia ada, bom dia ada, nuklear dia rasa dia confident dengan benda-benda tu, dia boleh kalahkan tentera-tentera Allah. Kan? Dia dah yakin kat situ dah tadi. Kita ada askar, kita ada tentera, kita punya alat semua cukup. Dia tak nampak Allah Ta'ala. Dia tak tahu keyakinan orang pada Allah ni lebih tinggi lagi. Kuasa yang di sisi Allah tu lebih berkuasa daripada apa yang dia ada. Canggih macam mana pun. Dia punya bom kalau dia campak sebiji, hancur Malaysia ni, semua mati. Dia kata gitulah. Tapi Allah tu lebih berkuasa, tak sempat lagi dia nak hantar, tak tergerak pun Allah bagi dia gerak untuk hantar. Kuasa tu dah disedut oleh Allah dahulu dengan cara macam-macam cara. Tu semua Allah Ta'ala punya. Allah Ta'ala tahulah. Nak matikan balik Swiss dia tu. Mudah bagi Allah. Tapi itulah kita, keyakinan kita. Jangan sampai terikut dengan keyakinan dia orang. Kita sejak merdeka lagi minta maaf lah. Dah keyakinan kita banyak ikut-ikut cara dia orang. Sampai teruk masyarakat kita jadi sampai sekarang. Hancur. Ni kemuncak ni nak betulkan balik Imam Mahdi turun nanti. Kalau kita tak bertaubat, betul-betul kembali pada Allah, nasiblah. Saya bagi ingat ni. Kembali, taubat, betul-betul kembali kepada agama tauhid betul-betul. Jangan pura-pura. Bukan masanya lagi, nantilah, hangatlah, lengah-lengah, lalai.
Itu tak payah dah. Jangan lalai lagi. Dah masanya sekarang dah kena kembali mencari, mengenal diri, mengenal Allah. Dah kembali nak tauhid, kembali nak kukuhkan diri kepada Allah. Kembali taubat betul-betul kepada Allah. Jangan sampai nanti Imam Mahdi nak turun tak lama lagi baru kita terhege-hege. 2 jam sakit perut nak keluar, 2 jam kita nak cari lubang. Jangan. Sekarang ni masih sempat lagi. Siapkan betul-betul. Saya bukan nak nakut-nakutkan, sebab saya dah diberi lihat oleh Allah kalau jadi ni huru-hara nanti. Huru-hara dia nanti bukan boleh cepat nak aman. Jadi persiapkanlah. Walaupun masa tu tak sempat lagi nak disiapkan, macam mana pun siapkanlah juga. Yang pertama sekali persiapan kita adalah kembali kepada Allah. Taubat betul-betul kepada Allah. Jangan pura-pura lagi dah. Sungguh-sungguh. Nanti Allah akan tunjukkan. Tapi kalau kita pura-pura nak malah tak ada apalah ni, nanti dia baliklah, okey balik keadaan. Jangan kau main-main. Tanda dah terlalu banyak Allah bagi. Tanda kedatangan Imam Mahdi dah terlalu buat. Rasulullah pun dah ingat yang kita 1400 tahun lebih dulu dah. Tanda dia semua dah ada. Engkau boleh lagi tak ada, tak jadi ni. Jangan. Yahudi punya tentera pun dia yakin dan dia punya bos Dajjal nak turun dah, dia siapkan. Lama dah disiapkan, engkau pula boleh tak yakin pula Imam Mahdi nak turun pula. Sama lah Imam Mahdi turun dulu baru Dajjal. Patut kita lah percaya dulu. Jangan main-main. Jadi insya-Allah mudah-mudahan peringatan ni untuk mengukuhkan diri kita lagi supaya kita betul-betul mentauhidkan Allah. Tak ada yang lebih manis. Mati kita dalam mentauhidkan Allah, hidup kita pun dalam mentauhidkan Allah. Itulah kebahagiaan, itulah kemenangan. Jangan lari tajuk lagi. Ajarkan kepada anak kita, isteri kita, siapa-siapa pun sahabat kita, umat Islam ni, kegembiraan adalah bila kita mengesahkan Allah betul-betul, dan bila kita mati dalam keadaan kita mengesahkan Allah betul-betul. Jadi orang yang sentiasa mengesahkan Allah, dia tak takut mati. Yang takut mati ni orang yang tak mengesahkan Allah. Itu penyakit besar. Bila kita dah betul mengesahkan Allah, jangan risau mati, tetap mati. Siapa-siapa pun akan mati. Mati tu hanya untuk Allah Ta'ala nak lihat. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsan. Mati dan hidup Allah jadikan untuk nak tengokkan kepada kita. Adalah kita tetap mengesahkan Allah. Itu je. Mati tak mati, hidup tidak hidup, mati balik. Itu semua nak tengok kita macam mana. Mati pun kita mengesahkan Allah, hidup pun mulia mengesahkan Allah, kita kenal diri, kenal Allah, itu dah kita dah mendapat kebenaran. Kita tak usah risaulah mati dan hidup. Yang risaunya kita tak dapat mengesahkan Allah, tak kenal diri, tak kenal Allah. Hidup pun teruk, mati pun teruk. Hidup pun dalam azab, mati pun kena Jahannam azab terus. Khalidi, tetap kekal. Abadah terus dalam kemalangan, dalam azab. Ya Allah, na'udzubillah. Tapi kita ni alhamdulillah di dunia lagi kita nak sentiasa mengesahkan Allah, mati pun kita dalam keadaan mengesahkan, dan dihidupkan balik kita tetap nak mengesahkan Allah. Jadi kita dah tak risau dah, sebab Allah dah anugerahkan kepada kita ilmu tauhid di sisi Allah, hingga kita tidak jahil lagi tentang Allah Subhanahu, insya-Allah. Kita bumi Fan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bertemu kita di dalam majlis Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kasih sayang Allah Taala, kelemah lembutan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemberi, dan banyak lagi yang Allah Taala kurniakan kepada kita agar kita sentiasa mentiadakan diri kita, yang sentiasa mengesahkan dia saja. Jadi sedikit perkongsian yang pendek tapi padat untuk menyatakan bahawasanya sekiranya kita sentiasa mematikan diri kita, yang Allah Ta'ala telah meleburkan diri kita, maka kesempurnaan tu yang datang, iaitu datangnya kenderaan Nur Muhammad itu, dalam keadaan kita tak sedar. Saya rasa dululah, memang mula-mula saya belajar dulu kan,
Jadi saya nak ceritakan sikit, masa mula-mula saya belajar dulu, saya ingatkan Allah Ta'ala nak menaikkan saya ke kenderaan Nur Muhammad ni dalam keadaan kita mimpi ke apa ke kan. Tak, rupanya dalam keadaan kita sedar begini pun sebenarnya, sekiranya kita sentiasa mentauhidkan Allah, sebenarnya kita dah naik kenderaan Nur Muhammad. Betul tak? Kita dah naik tu, itulah yang sebenarnya dia yang membawa kita kepada keesaan dia. Jadi sebenarnya sentiasalah kita, saya menyatakan diri saya, dan para sahabat semua, bila kita dah naik kenderaan Nur Muhammad ni dan telah diberi kefahaman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita dah naik kenderaan Nur Muhammad ni dalam keadaan sedar sebenarnya. Dalam keadaan sedar. Sebab kita dah menyatakan keesaan dia saja. Jadi beruntung kita, moga-moga sentiasa Allah Taala bagi daim, sentiasa Allah Taala bagi terus menerus, sehingga memang tak ada diri kita, sentiasa mengesahkan Allah saja. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekian lama kita tak bersua secara live. InsyaAllah, alhamdulillah, dengan inayah Allah, hidayah Allah, saya dihadirkan di sini tanpa kehendak saya. Alhamdulillah. Apa yang saya nak berkongsi di sini, setiap apa pun yang saya bawa selama ni, mengenal diri, mengenal Allah ni, dia memang inilah jalan yang bahagia. Saya rasa ini yang paling bahagia dalam hidup saya, di mana sesiapa yang tidak meneruskan dalam kuliah-kuliah ini, dia amat rugi. Yang saya ingin nak bersuara di depan sahabat-sahabat saya ini adalah sangat keikhlasan pada saya, di mana dulu kehidupan saya lain dan sekarang jauh beza. Saya dapat merasai ini sendiri. Saya harap semua yang dengar dalam YouTube ke, yang dengar, yang ikut ustaz untuk belajar ilmu kenal diri, kenal Allah ni, teruskanlah sehingga sampai bila-bila pun, insya-Allah dia akan membawa kita ke arah kebahagiaan. Alhamdulillah. Itu saja perkongsian ikhlas dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ya Allah, terima kasih. Itulah apa yang saya harapkan lah, kita ni teruskan macam abang beritahu, untuk kita supaya tetap teguh dalam pembelajaran ni. Maksudnya bukan pembelajaran je, amalkan. So insyaAllah kita nak minta kekuatan tu pun daripada Allah, kan? Kita minta taufik. Maksudnya kita tak ada. Bila kita minta kepada Allah tu, maksudnya kekuatan yang untuk beramal tu sebenarnya daripada Allah juga. So kalau kita rasa diri kita yang beramal, itu kesilapan yang besar. Sebab taufik sendiri pun sebenarnya kekuatan daripada Allah. Tapi kalau kita tak faham taufik tu, kita masih berharap macam Ustaz kata syurga, kan? Bukan tak boleh harap syurga, tapi kita pun berbuat kebaikan tu nak letak imbalan lah dengan Tuhan, kan? Macam Tuhan tu pula makhluk kita mengarahkan Tuhan. Sebenarnya Tuhan yang mengarahkan kita. So itu saja kot, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ifan. Alhamdulillahirabbil alamin. Siapa tu? Masuk. Alhamdulillahirabbil alamin. Masuk. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dengar daripada kita punya saudara-saudara yang penuh dengan keikhlasan, meluahkan apa yang mereka telah dapat daripada anugerah-anugerah di sisi Allah. Bukan maknanya anugerah daripada agung ke, makhluk ke. Ini anugerah yang mereka cakap ni adalah anugerah yang di sisi Allah mereka dapat. Walaupun kita rasa macam biasa, tapi bagi saya ni luar biasa punya rasa kerohanian dia tadi
Jadi kalimat-kalimat yang keluar tu adalah kalimat kesucian daripada Allah tu. Dia luahkan, dia tajalikan. Bahawasanya punya seronok je dengan Allah tak dapat nak diucapkan. Itu pun tak cukup. Dia nak gambarkan bagaimana saudara kita dapat. Dia berbeza hidup dia dulu dengan sekarang ni. Dia rasakan betul-betul jauh beza dia. Jadi dia nakkan kita pun dapat betul tak kesucian tu maknanya. Dia tak tahu nak ceritakan macam mana. Itulah, tapi kalau kita dapat membaca kalimat-kalimat Rabbi yang keluar daripada mulut dia tu adalah kesucian. Gitulah keluar daripada mulut-mulut Nabi Muhammad SAW, orang-orang suci semua, wali-wali Allah. Gitulah dia nak, sebenarnya ucapan tu lebih daripada sebenarnya dia nak kita. Ucapan tu tak cukup tapi hati dia nakkan kita ni dapat tu lebih daripada apa ucapan yang disampaikan. Jadi fahamlah siapa yang dengar dalam YouTube ni, maknanya tak tahu nak cakap macam mana. Masanya dah terlalu hampir dah. Maknanya kita tak tahu nyawa kita entah besok lusa. Iaitu cepatlah serah diri kepada Allah. Kita tak tahu sebentar lagi di depan kita ni, kita tak tahu apa yang jadi akan datang. Jadi cepat-cepat kembali kepada Allah, duduk balik betul-betul supaya kita dalam selamat. Selamat, hanya selamat dengan dia tadi. Tolonglah maknanya. Itulah, tolonglah. Rasulullah kata tolonglah. Kalau kau nak tolong aku, Rasulullah kata engkau tolong serahkan diri kau betul-betul kepada Allah. Kenallah engkau diri kau kepada Allah. Kenallah diri kau. Kenallah Allah. Kalau kau nak tolong aku, Rasulullah sampai nak merayu begitu. Jadi kita pun gitu juga nak merayukan macam tu. Allah pun sendiri merendahkan diri. Allah tak perlu merendahkan diri. Tapi Allah tu sayang dengan hamba dia. Dia kata, wa qadha rabbuka, hendaklah engkau tetap dengan aku. Padahal Allah tak perlu cakap gitu. Pasal dia dah memang dia selalu dengan kita, tak pernah tinggal, tak pernah benci kita. Tapi Allah boleh merendahkan diri, dia boleh kata wa qadha rabbuka alla ta'budu. Allah Ta'ala dengan perkataan sayang, cinta pada kita. Tolonglah, selalulah dengan aku. Jangan tinggalkan aku. Allah merendah diri. Ya Allah sayangkan kita. Dia nakkan kita selalu dengan dia. Dia merendahkan diri. Sepatutnya tak perlu. Kita yang kena tahu sebab Allah tu tak pernah tinggalkan kita. Tapi Allah ulangi lagi. Ikutlah sistem aku. Tak bodoh. Jangan kau lari. Sebab aku tak nak kau lari pada sistem aku. Engkau memutuskan tali nikmat dengan aku. Sampai gitu Allah merayu. Istilah bahasa saya ni, Allah tu terlalu merendah diri tu. Kepada hamba dia pun dia merendah diri. Padahal dia Tuhan. Allah dia menguasai apa pun semua, timur dan barat semua dia kuasai. Tapi dia tetap nak merendahkan diri supaya nak bagi tahu hamba dia sayang hamba dia. Dia suruh kita tetap dengan dia lagi. Ya Allah, berbagai-bagai perumpamaan dia bagi lagi. Jadi tak nampak ke kita? Tak nampak. Siapa lagi yang kita nak seru? Kan? Allah suruh serulah aku dengan nama Ar-Rahman. Kerana nama aku pemurah. Kau seru aku. Kau jadikan aku segala-galanya. Kemudian kau seru Ar-Rahman. Allah tak kata. Dan aku pemurah. Ya Allah. Allah tu punya kasih kepada kita. Kalau kita kata kita kasih kepada Allah, tipu. Allah lah sebenarnya kasih kepada kita. Yang membuatkan kita jadi kasih kepada Allah adalah sebab Allah memberikan kasih tu kepada kita, menyebabkan kita jadikah kasih. Bukan kita terus kasih kepada Allah. Kita tak faham tu semua. Allah yang memberitahu kepada kita untuk cinta kepada dia. Punya sayang Allah Ta'ala. Kita ingat kita yang cinta kepada Allah, tipu. Tapi dia Allah yang punya merendah diri. Dia bagi kita cinta untuk kita dapat cinta kepada dia. Ya Allah. Jadi jangan mengaku kita kata aku cinta pada engkau. Bukan. Engkau memberi aku cinta ya Allah untuk menyintai engkau. Itu yang benarnya perkataan dia. Sebenarnya menunjukkan engkaulah asyik cinta dengan diri engkau sendiri ya Allah. Tak ada aku. Itu engkau nak menyatakan diri engkau asyik cinta dengan diri engkau sendiri. InsyaAllah mohon maaf atas kekurangan kesilapan ada rasa kedirian dalam menyampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.